Dan Muawiyah ketika dia nak wafat, dia telah pesan kepada Yazid supaya dia pesan kepada Yazid dalam wasiat dia sebelum dia meninggal, dia kata kau kena perhati, yang tak setuju dengan kau ni, yang masih hidup masa tu, Ibnu Umar. Dia kata, Ibnu Umar kau jangan takut. Kalau aku mati, dia ni orang agama, orang yang ikut suruhan agama. Kalau orang dah baiat engkau, dia akan ikut. Kan? Al-Husain Ibn Ali, dia kata, Muawiyah pesan dekat dia, yang ni confirm orang Kufah akan umpan dia untuk lawan kau. Tapi sebelum orang Kufah umpan dia, engkau kena ambil dia bagi duduk dengan kau dulu, muliakan dia, jaga dia. Muawiyah pesan. Dan yang ketiga Ibnu Az-Zubair. Ibnu Zubair ni kau kena hati-hati sikit. Dia ni pandai. Kan? Dia ni pandai berlindung. Okey. Tapi Yazid, macam kita sebut lah, dia tak reti sangat politik. Okey. Dan dia diheret daripada padang pasir untuk diletakkan oleh pakcik-pakcik dia sebagai khalifah. Okey. Maka bila jadi khalifah, ihtimam dia adalah nak jaga takhta dia. So Muawiyah pesan, mereka yang tak nak engkau jadi khalifah ni, kau jangan kacau dia, jangan kacau. Maksudnya kau jangan duk pergi paksa Ibnu Zubair, jangan duk pergi paksa Husain, jangan duk pergi paksa, jangan paksa. Kau hormat mereka dengan pandangan peribadi mereka, dan mereka takkan kacau kau. Tapi apa Yazid buat? Yazid buat benda yang silap. Dia tak ikut pesan pak dia. Ibnu Umar selesai lah. Bila orang baiat Yazid, dia baiat sekali. Alhamdulillah. Seperti yang dijangka. Al-Husain Ibn Ali, bila berlaku peralihan takhta seperti yang dijangka, datanglah surat-surat daripada Kufah mengajak dia. Ahli Kufah kata, kami tak terima Yazid, kami nak ambil engkau jadi khalifah juga, dan sebagainya. Dan surat ini telah datang semenjak zaman Al-Hasan Ibn Ali lagi. Orang Kufah memang duk hantar surat dekat Al-Hasan Ibn Ali. Tapi surat ni bila sampai dekat Hasan Ibn Ali, apa dia akan buat? Dia akan minta khadam dia bawa air bekas ayak. Dia akan rendam semua surat yang dalam ayak. Surat masa tu dia atas kulit, kalau rendam, dakwah habis kan? Dan dia tak baca pun. Maka khadam dia kata, wahai Al-Hasan, wahai tuan, kenapa engkau buat macam ni? Dia kata, surat-surat ni mai daripada Kufah, orang yang aku kenal perangai mereka. Perangai mereka kenal lah, Hasan kata. Mereka yang bunuh pak aku, mereka yang tikam aku, dan ceroboh khemah aku. Ini puak yang tak ada percaya. Jadi aku tak risau, aku dah pengalaman dengan puak-puak ni. Aku tahu mereka ni jahat, taktik mereka jahat. Tapi yang aku risau ni dia ni. Dia tunjuk dekat Al-Husain. Dia kata, aku takut Husain akan termakan umpan orang Kufah. Jadi benda tu, firasat Hasan tu benar berlaku. Tetapi kesilapan juga ialah Yazid tidak segera nak pergi peluk Husain ni. Sepatutnya puak dia mak daripada awal lagi. Husain ni kena cepat-cepat, sebelum dia jadi musuh kau, ambil jadi kawan terus. Sebab Husain tak ada masalah hakikatnya. Dari segi kalau Yazid betul-betul. Maka di sinilah berlakunya peristiwa yang kita panggil peristiwa Karbala. Abdullah bin Zubair lari duduk di Mekah, duduk seorang-seorang dia i'tikaf di Masjidil Haram. Akan tidak mau baiat juga. Al-Husain termakan dengan pengaruh, maka pergi ke Karbala. Jadilah peristiwa Karbala. Cuma peristiwa Karbala ni kita kena ringkaskan. Kita pun dah kurang daripada sejam ni. Ringkasan Karbala ialah, pertama kita kena faham bahawa Yazid tidak mengarahkan untuk dibunuh Husain. Yazid hanya arahkan supaya Husain radhiyallahu an ditahan daripada datang ke Kufah. Dengan apa cara? Yang kedua, sahabat tidak setuju Husain keluar daripada Madinah. Bahkan Ibnu Abbas kata, kalau tidak kerana aku takut orang nak mengata kat kita, aku akan rentak kepala hang. Aku tahan hang tak boleh keluar. Dan penduduk Kufah, sebelum Al-Husain sampai, Al-Husain telah hantar saudaranya Abdullah ibn Muslim
pergi ke, ataupun Muslim bin Aqil untuk menjadi orang utusannya di sana. Tapi orang Kufah telah khianat kepada Muslim bin Aqil daripada awal lagi, kerana mereka takut dengan gubernur yang baru dihantar oleh Yazid, iaitulah Ubaidullah ibn Ziyad. Kesilapan Yazid ialah nanti Ubaidullah bin Ziyad orang macam dia juga, gasar orang-orang tak erti apa, orang yang hanya nak kuasa dan nak dapat pangkat yang lebih isi khalifah. Dan Yazid telah memberikan kuasa penuh kepada Ubaidullah bin Ziyad untuk orang kata apa, untuk buat apa sahaja cara untuk sekat Husain. Tapi tak terlintas di fikiran Yazid bahawa mereka ni akan bunuh Husain. Maksud apa? Takkan nak bunuh. Dan Husain bukan keluar dengan bala tentera. Husain keluar dengan family dia saja. Bukan dia bawa tentera nak main lawan dengan khalifah. Dia hanya keluar daripada Madinah nak pergi duduk di Kufah sebab nak duduk dengan pengikut dia, geng dia, penyokong dia. Bukan dia nak ijtihad diri jadi khalifah. Bukan nak buat kerajaan baru, bukan nak gulingkan khalifah, bukan. Just Yazid tak suka Husain buat macam itu. Seolah ada satu camp tak suka dengan khalifah yang ni. Itu saja dia tak mau. Dia nak semua orang tidak ada penentang. Kan? Jadi sebenarnya bila Husain radhiyallahu anhu sampai di Karbala, bila dia dapat tahu kata orang Kufah telah menyeleweng dan tipu dia dan perdayakan dia, maka dia telah minta 3 perkara. Salah satu daripada 3 kepada Ubaidullah bin Ziyad. Sama ada lepaskan dia balik ke Madinah, atau biar dia pergi jadi pengawal jaga sempadan, jadi tentera kerajaan, atau biar dia pergi ke Syam dan jumpa Yazid. Dan dia kata, aku boleh selesai masalah dengan Yazid, tak ada masalah. Dia sepupu aku, bukan orang lain. Kami boleh settle dalam satu sekelip mata. Dan betul, kalau Husain berjaya sampai dekat Yazid, isu tu akan selesai sebenarnya. Tetapi yang jadi masalah ialah orang Kufah yang mereka ni pada awalnya mengajak Husain datang kepada mereka, khianat. Dan mereka hasud Ubaidullah bin Ziyad. Mereka kata, jangan bagi, melainkan hendaklah Husain tunduk kepada keputusan engkau dulu. Biar engkau yang bagi keputusan, kau yang pilih untuk dia, bukan dia yang pilih. Maka kalau dah dia yang pilih, macam mana? Kan? Maka dalam proses nak tangkap Al-Husain inilah, Husain tidak mau menyerah diri, tidak mau jadi tawanan, tidak mau jadi tahanan, orang tahanan. Maksudnya nak tangkap bulan penjara. Maka dalam proses dia enggan menyerah diri kepada zalamah, orang yang zalim ini, Ubaidullah bin Ziyad. Dan panglima perang dia masa itu ialah Umar ibn Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita masih ingat hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Sa'ad bin Abi Waqqas ada riwayatkan hadis berkenaan dengan sebaik-baik harta Muslim di akhir zaman ialah ternakannya yang dia bawa ke gunung-gunung lari daripada fitnah, menyelamatkan agama. Hadis ini dia riwayat kepada anak dia Umar ni lah. Masa Umar ni datang jumpa ayah dia, dia kata, ayah buat apa dia jaga unta kat sini, jaga kambing, orang semua pakat nak jadi khalifah. Dia kata, kau ni tak erti bahasa, dia kata. Jadi Umar ni memang dia ada satu kegilaan pangkat dan jawatan. Jadi berlaku apa yang berlaku, peristiwa, dan kita katakan dia adalah kezaliman terhadap Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma, dan dia peristiwa yang salah. Namun kita tidak juga kata khalifah tidak bertanggungjawab sepenuhnya, kerana Yazid silap dalam tindakan dia. Dari segi yang pertama, dia tidak manage, dia tidak kawal betul-betul peristiwa tersebut. Dia lepas tangan sepenuhnya kepada Ubaidullah bin Ziyad. Dan yang kedua, setelah berlaku peristiwa itu, Yazid tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap Ubaidullah bin Ziyad. Sekadar Yazid marah dia, Yazid herdik dia, tapi dia tak dipecat. Kenapa? Kerana political reason lah. Kerana Yazid melihat walaupun dalam masa yang sama dia tak setuju dengan tindakan Ubaidullah bin Ziyad, tapi Iraq di luar kawalan. Dan nak cari orang yang sanggup jadi gubernur Iraq ni jenuh, payah.
Payah. Kan? Orang Iraq ni orang yang suka kuat, orang Kufah especially suka kuat memberontak. Daripada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Betul tak? Masa Sa'ad bin Abi Waqqas khalifah, jadi gubernur Kufah, apa dia buat? Dia pun boleh mengadu dekat Umar, dia kata Sa'ad sembahyang tak betul. Boleh bayangkan? Kalau Sa'ad sembahyang tak betul, dia pun sembahyang betul, dia pun sembahyang betul. Itu perangai. Itu yang kata jadi Syiah tu. Kan? Sebelum jadi Syiah perangai dah teruk dah. Imam macam tak ada Syiah. Kan? Daripada awal dah perasan mereka lagi pandai pada sahabat Nabi. Kufah tempat munculnya banyak amalan-amalan bid'ah muncul di Kufah lah. Pasal mereka ni tempat bertembungnya budaya Farsi, falsafah. Baik. Jadi kesilapan Yazid memang ada. Cuma cerita tidak betul ialah seperti kepala Husain dipotong lalu dibawa kepada Yazid, tidak benar. Bahkan kepala Husain tak pernah dibawa kepada Yazid. Cuma dibawa kepada Ubaidullah bin Ziyad. Dan Ziyad ni seorang yang gasar, badui. Dia tak erti nak hormat. Dan bagi dia, dia panggil dia betul. Pasal dia ni lawan khalifah. Dan Nabi kata fadribu unuqahu kainan man kan. Nabi kata siapa lawan khalifah bunuh. Tak kira siapa pun. Depa dah rasa dia betul. Kan? Jadi Yazid bila jadi peristiwa tersebut, dia bawa keluarga Husain, Ali Zainal Abidin pergi duduk dengan dia, dilayan dengan baik, dia hantar pulang mereka ni ke Makkah, ke Madinah dengan penuh kemuliaan. Dan tidak berlaku di sana konon ceritanya ahli bait kena rogol, lepas tu sekian diseksa, dibogelkan, dihantar balik ke Madinah dalam keadaan perempuan-perempuan mereka dibogelkan. Jadi sebab tu unta tu naik bonggol pasal nak tutup. Itu semua cerita mengarut orang Syiah. Unta dah ada bonggol kata Ibn Kathir berzaman-zaman sebelum tu. Ada pun cerita unta berumai jadi bonggol masa zaman Karbala, mengarut cerita. Kan? Ini dongeng orang Syiah. Tapi tersebar. Kan? Tersebar. Kan? Jadi maknanya hakikatnya Yazid tidak ada apa-apa dendam kepada keluarga Husain. Dan itu kesilapan, dan kita tidak pernah mengiktiraf kesilapan tersebut dari segi ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita juga tidak membuat fitnah yang bukan-bukan kepada Yazid rahimahullah ta'ala.